Boleh buka buka mas. Boleh. Okey. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين. Puan muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan ya untuk selamanya kita sentiasa memanjatkan kesyukuran, segala bentuk syukur, segala bentuk puji ya hanya layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah juga ya kita diberi peluang pada malam ini untuk menyambung pengajian kita setelah ya berapa bulan tu, banyak bulan jugalah, dalam 5-6 bulan jugalah ya kita direhatkan ataupun kita berehat, ada on off begitu, dengan harapan selepas ni tak ada off dah, kita jalan terus je, harapan begitulah, sehinggalah sampai bila-bila lah, rasa dah lama sangat dah, hampir 2 tahun dah, hampir 2 tahun. Mana mula kita PKP pertama tu 18 hari bulan 3 2020 tu mula. Saya ingat pada hari tu 18 hari bulan 3 saya dari Kemboja mendarat di KLIA. Hari pertama PKP. Sampai tu memang tak ada orang dah. Sunyi airport. Pasal apa? Orang luar tidak dibenarkan masuk. Masa di airport Phnom Penh 18 hari bulan tu, ramai orang asing, Mak Saleh ke apa semualah, nak pergi ke KL, semua tak dapat. Pasal apa? Border sudah ditutup. Dan dalam kapal terbang tu kosong orang Melayu saja. Kosong, mana kita boleh duduk mana-mana lah. Tak ada dibenarkan siapa naik kecuali warga negara Malaysia ataupun nak transit. Itu saja. Tengok 18 hari bulan 3 2020 ni dah bulan 10. Maknanya setahun lebih, dah lama sangat dah.
Dah banyak dah doa ya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan harapan kali ni Allah terimalah. Kalau Allah tak terima atas dunia pun, dengan yakin kita bahawa Allah pasti menerima doa kita di negeri akhirat. Allah Maha mengetahui yang terbaik, ya, untuk kita dan untuk makhluk Dia. Dengan sifat Allah yang alim, yang Maha mengetahui, khabir, ya, muhit, itu menggambarkan kemahaan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung, ya, pengajian, ya, kitab Mau'izatul Mu'minin, ya, merupakan intisari dari kitab besar, ya, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, Ihya Ulumiddin. Lalu dibuat ringkasan ataupun dibuat intisari pengajaran penting oleh Syekh, ya, Jamaluddin Al-Qasimi. Ya, kitab Mau'izat Al-Mu'minin diterjemahkan sebagai bimbingan mukmin. Jadi kita dah, ya, masuk ke jilid yang kedua. Kalau budak-budak dulu dia ada kitab, dia tengah belajar. Jadi kita dah dewasa ni, dah alim-alim semua, alhamdulillah, tak payah kitab dah. Syukur, ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jilid yang kedua, tajuknya, babnya, latihan akal, akhlak dan rawatan hati. Kita dah masuk muka surat 50. Tajuknya bahaya lisan, bahaya lidah. Bila sebut lidah, maknanya pertuturan, percakapan. Itu maksud dia. Bukan semata-mata anggota lidah, tetapi maksud dia pertuturan, percakapan. Jadi apa bahaya dia? Kerana lidah ini, pertuturan, percakapan, ya, dia boleh membawa seseorang dengan izin Allah ke dalam syurga, dan begitulah sebaliknya, dia boleh menjerumuskan tuan dia ke dalam neraka dengan izin Allah Ta'ala. Jadi benda lidah ini, pertuturan kita wajib, ya, dijaga. Satu kewajipan, ya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ialah menjaga setiap patah perkataan yang boleh mengundang murka Allah Ta'ala. Bukan satu ayat, satu patah pun kena jaga. Satu patah perkataan pun kena jaga. Pasal apa? Bimbang boleh mengundang dosa, boleh mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, hadis riwayat Al-Imam, ya, Ibnu Abi Dunya dan Al-Imam Al-Kharaiti. Apa kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu. Tidak betul lurus iman hamba itu melainkan lidahnya lurus. Tengok kaitan apa yang kita tuturkan dengan iman yang ada dalam hati. Lidah ni anggota zahir, iman ni benda batin, tak boleh nampak, tak boleh nampak, tapi boleh kenal. Dia ada terjemahan dia, dia ada manifestasi dia. Di antara terjemah kepada iman yang ada di dalam hati ialah bagaimana seseorang itu berbicara. Apakah kata-kata yang keluar dari mulut dia. Itu di antara manifestasi kepada keimanan yang berada dalam hati dia. Hatta yastaqima qalbuhu, sehingga hati dia lurus.
wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh, dan tidak lurus hati seseorang sehinggalah lidah dia lurus. Tengok. Mana iman tidak lurus, tidak betul, melainkan hati betul. Dan hati tidak betul, melainkan lidah betul. Tengok manifestasi ya kepada yang ada dalam hati. Iaitulah ucapan, iaitulah lidah. Wala yadkhulul jannata rajulun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ini sambungan sebagai pelengkap kepada hadis ini. Hadis ini panjang lagi. Apa maksud dia? Seseorang itu tidak masuk syurga sehinggalah tetangganya aman dari keburukan dia. Itu bab lain lah. Kalau dikaitkan dengan lidah, lidah juga boleh membawa keburukan kepada manusia. Termasuklah jiran tetangga. Termasuklah jiran tetangga. Ya, sebelum ni mungkin dalam bab ataupun jilid yang pertama kita dah menyentuh adab-adab berjiran. Ya, adab-adab berjiran. Bagaimana jiran ada satu hak, ada dua hak dan ada tiga. Semua tu kena jaga. Jiran yang ada 3 hak ialah jiran daripada kaum kerabat kamu. Dia ada hak kejiranan, hak Islam dia, dan hak karabah. Hak karabah. Ada 3 hak. Kalau jiran itu Muslim, dia ada 2 hak. Hak jiran dan juga hak saudara se-Islam. Kena jaga. Kalau jiran itu bukan Muslim, dia ada satu hak, iaitulah hak kejiranan. Jadi di antara benda-benda yang boleh mengeruhkan hubungan kejiranan, keharmonian, kejiranan sebagai jiran tetangga, ialah tak jaga lisan, tak jaga ucapan dia, tak jaga apa yang dibicarakan. Jadi gambaran kepada hati dia tidak lurus, dan gambaran kepada iman dia belum sempurna. Gambaran kepada iman belum sempurna. Lalu Nabi suruh jaga. Jaga tutur bicara itu. Seorang sahabat, Sayyiduna Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya Nabi, "Ya Rasulullah, apakah kita ini akan dikira bersalah kerana ucapan kita? Adakah ucapan kita tadi ada pertimbangan dari segi syarak?" Itu maksud Mu'az bin Jabal. Lalu Nabi pun menjawab, ya, ada pertimbangan, akan dikira, dengan arti kalau yang diucap itu betul, dapat pahala. Bila yang diucap itu tidak betul, dapat dosa. Satu benda yang besar. Ya benar Jabal, Nabi sambung lagi, ya benar Jabal, dengan arti Mu'az bin Jabal. Wa hal yukabbun nas finnar ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim. Dengan arti hal ini, kalau dalam keadaan ayat biasa hal dengan arti adakah, tapi hal di sini dengan arti menafikan, tidak. Kalau kita belajar bahasa Arab, bila sebut hal, adakah, hal zahabta ila al-madrasah fi hadha as-sabah, adakah kamu pergi ke tidak sekolah pagi ni? Hal dengan arti adakah, satu pertanyaan. Tapi hal di sini bukan tanya, di sini dengan tidak. Tidaklah seseorang tersebut dihumbangkan ke dalam neraka dengan mukanya ke bawah, melainkan kerana hasil daripada lidah-lidahnya. Tidaklah seseorang tersebut hasil daripada hasaid. Hasaid ini tuaian daripada lidah dia.
apa yang dia ucapkan menyebabkan manusia tadi dihumbang dengan muka ke bawah ke dalam neraka. Punca besarnya, kata Nabi, dia tak jaga tutur bicara. Tengok satu amaran yang besar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardah pernah memberi motivasi kepada diri dia. Dia bercakap kepada diri sendiri. Di antara benda yang perlu kita lakukan juga, kita kadang-kadang kena perintah diri sendiri. Biar kita dengar apa yang kita ucapkan kepada diri sendiri. Bukan hanya duk perintah orang lain saja. Bukan hanya duk suruh orang lain saja, atau duk tengking orang lain saja. Diri sendiri pun kadang-kadang kena tengking juga. Supaya sedar, motivasi. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ya radhiyallahu anhu, wahai lidahku, dia kata kepada diri sendiri, wahai lidahku, katakanlah yang baik, engkau akan mendapat manfaat. Diamlah dari berkata kata yang buruk, engkau pasti selamat sebelum engkau menyesal dengan arti di akhirat. Kalau menyesal atas dunia boleh hundur lagi lah, boleh ghostan lagi. Tapi menyesal di akhirat tak ada apa dah. Menyesal dahulu pendapatan, mana boleh di-cover lagi lah. Menyesal kemudian di akhirat tak ada gunanya. Dah mati dah. Tak ada guna dah. Seperti hadis yang kita sentiasa dengar. Bila tak ada amalan seseorang di atas dunia yang boleh membantu dia lepas dia mati, tak ada dah. Illa min thalathin, kecuali 3 amalan. Ada juga amalan-amalan lain disebut dalam hadis-hadis yang lain. Ini 3 amalan yang besar. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Bila mati anak Adam, dalam satu riwayat, idza matal insan, bila mati manusia, terputus sumber pahalanya. Kecuali dari 3 sumber. Kalau atas dunia kita tak ada 3 sumber ni, tak adalah yang nak sambung pahala, yang nak top up pahala. Atas dunia handphone dah tak ada kredit, nak buat panggilan tak boleh, nak WhatsApp pun tak boleh, nak sambung data pun tak boleh, tak ada apa dah. Di kadang kubur sama juga. Tak ada yang nak top up pahala dalam kubur, setakat tu je lah. Habis-habis saja. Yang pertama apa? Sedaqatin jariyah. Sedekah jariyah, wakaf dan seumpamanya. Wa ilmin yuntafa'u bihi, ataupun yang keduanya wa waladin salihin yad'u lahu. 3 benda. Sedekah jariyah, wakaf ke? Sedekah jariyah ini bukan benda yang bersifat kita beri terus habis, tapi dia ada manfaatnya. Itu sedekah jariyah. Buat masjid ada sampai berapa ratus tahun tu. Buat surau ada sampai ratus tahun tu. Buat jalan raya ada sampai bertahun-tahun tu. Mana selagi dia ambil manfaat, sedekah itu berjalan sampai bila-bila. Dia wakaf tanah, buat madrasah, buat mahat, buat sekolah, buat hospital, buat jalan, manfaat, untuk manfaat umum. Tu dia wakaf tanah. Tanah ni memang tak habis lah. Kalau wakaf wakaf benda-benda yang lain mungkin bila tamat tempoh dia hancur habislah. Tapi wakaf tanah ni tak habis. Kalau madrasah itu dirobohkan, buat yang baru, tetap buat di tanah tu. Jadi hebat orang wakaf tanah ni. Nak cari orang nak wakaf tanah untuk buat sekolah, buat manfaat umum payah.
mana payah bila ada kita ni wakaf tanah, itu satu aset untuk kita di alam kubur dan juga di mahsyar hari akhirat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya berlaku sampai bila-bila pahalanya berjalan mengalir deras seperti air, ya, ke dalam akaun pahalanya di sisi Allah, ya, Subhanahu wa taala. Sedekah jariah, yang kedua, ilmu yang diambil manfaat, walaupun sikit yang diajar tetapi orang pegang ajaran dia sampai bila-bila. Sebab itulah, ya, sahabat-sahabat sekalian, apa yang kita tahu kita ajar yang bermanfaat. Kita tak tahu, yang kita ajar banyak ni mungkin 5-6 jam kita ajar, tak ada orang ambil manfaat pun. Tapi kita ajar 1 minit je, orang tu pegang betul-betul sampai bila-bila, mengalir pahala ke dalam akaun kita. Tak nanti nak tunggu jadi alim, khatam kitab besar-besar, boleh khatam kitab boleh khatam hadis Sunan Sittah baru nak ajar orang. Tak mesti. Kita tahu iqra, ajar iqra. Budak hafal Quran, nak jadi qari, nak jadi muqri, kalau tak tahu huruf tak boleh jadi juga. Bermula daripada alif bata. Bermula daripada alif bata. Orang nak jadi hebat-hebat, jadi guru yang hebat, jadi sarjana yang hebat, mula-mula dia kena ABC dahulu. Bermula daripada itu. Seperti juga bilangan yang banyak-banyak pasti bermula daripada 1. Daripada 1, 2, 3 baru sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta. Bermula daripada 1. Jadi kita tak payah tunggu jadi alim besar, jadi ulama besar baru nak mengajar. Kita beritahu apa yang kita tahu, mudah-mudahan yang sedikit itu yang paling besar memberi manfaat kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah bersabda, man kaffa lisanahu satarallahu auratah. Barang siapa boleh jaga lidahnya, barang siapa boleh jaga lidahnya dengan arti dari kata-kata yang buruk, maka Allah akan menutup keburukannya. Pasal lidah ni di antara benda yang boleh membuka pekung siapa-siapa. Samalah juga disebut sebagai lidah, termasuk juga apa yang ditulis, apa yang dipost di media sosial, di medsos, sama juga termasuk dalam kategori ini. Orang sekarang ni mungkin tak bercakap, tak ada live apa semua, tak ada, tapi dia boleh live dengan cara dia menulis di medsos, kemudian dia post. Itu lagi menyeluruh. Benda medsos ini bukan sekadar di tempat kita, dia boleh diakses seluruh dunia. Kalau di langit tu ada, di bulan tu ada internet, dia pun boleh akses. Lagi bahaya bila benda tu bersifat fitnah, memburukkan siapa-siapa, menghina siapa-siapa. Bayangkan dibaca dan dipercayai oleh jutaan manusia. Kemudian yang jutaan tadi pula, yang ribuan tadi, ratusan tadi pula, dia share pula kepada siapa-siapa, kemudian pergi kepada jutaan yang lain. Tengok bagaimana dosanya, bersambung-sambung dosanya. Tengok. Jadi kena jaga. Barang siapa boleh jaga lidahnya, Allah tutup keburukan dia. Kita ni sahabat-sahabat sekalian, keburukan kita banyaklah. Kalau Allah buka satu persatu, tak tahan kita. Tak tahan kita. Tak boleh hidup kita. Tapi dengan sifat Rahman, dengan sifat Rahim Allah tutup. Allah zahirkan kebaikan kita. Mana sayangnya Allah kepada kita. Allah sembunyi keburukan kita. Jadi cara di antara cara supaya Allah jaga keburukan kita dan Allah beri pengampunan kepada kita, di antara caranya jaga pertuturan. Jangan duk mudah membuka pekung siapa-siapa.
Man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa menutupi keaiban muslim yang lain, di akhirat Allah tutup keaiban dia. Itu di antara cara supaya di akhirat Allah tak buka pekung kita. Itu harapan kita ya. Wa man malaka ghadabahu waqahu Allahu azabah. Waqahu Allahu azabah. Wa man i'tadzara ila Allah qabila udhrah. Qabila udrahu. Seterusnya, barang siapa boleh mengawal marahnya, maka Allah melindunginya dari azabnya. Dan barang siapa menyatakan keuzurannya kepada Allah, Allah menerima uzurnya. Dia mengaku di hadapan Allah, dia ni banyak dosa. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Tengok doa ya, Nabi Adam ya alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengaku di hadapan Allah, Tuhan kami melakukan kezaliman terhadap diri kami. Tengok, mengaku begitu. Lalu dia pun faghfir lana, faghfirli kita, maka ampunilah dosaku ya Allah. Tengok dia minta, Allah pun menganugerahkan keampunan. La doa Nabi ataupun zikir ya Nabi Yunus dalam perut ikan. Dalam perut ikan. Nabi Yunus. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tengok mengaku. Tidak ada Tuhan yang layak disembah malaikat engkau. Malaikat engkau ya Allah. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku ini termasuk di kalangan mereka yang zalim. Tengok. Dengan arti kita minta keampunan selepas kita mengaku kita ni kerdil ya di hadapan Allah, lalu kita minta keampunan. Begitulah amal ibadat kita yang lain. Begitu. Lepas kita solat, kira lepas solat ni tidak adalah ibadat yang Allah fardukan, Allah suruh kita tiap hari. Bukan sekali, 5 kali tiap hari. Ibadat lain tak ada melainkan solat. Puasa sebulan je setahun. Haji sekali seumur hidup. Zakat sekali cukup haul dengan syarat-syarat dia. Itu pun untuk orang kaya. Harta dia mencukupi nisab dengan syarat-syarat dia. Nisab pun bukan sedikit. Bukan 10 sen, 20 sen nisab dia. Kalau 85 gram nisab zakat emas umpamanya, ataupun nisab wang simpanan. Contoh 85 gram emas. Berapa? Bukan RM10 85 gram. Hampir 20,000. Bukan sedikit. Ibadat yang lain ini dia buat tahunan. Bila cukup syarat-syaratnya. Tetapi solat 5 waktu, 5 kali sehari semalam. Duk lepas solat tu, Nabi menjadi rutin Nabi SAW lepas solat. Nabi buat apa mula-mula? Lepas solat, lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi zikir apa dulu? Kalau tidak, Astaghfirullah. Paling kurang Nabi zikir 3 kali Astaghfirullah. Paling kurang Astaghfirullah, Astaghfirullahalazim, ataupun Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Paling kurangnya Astaghfirullah. Tu lepas solat, bukan lepas buat dosa. Patut-patut kita fikirnya lepas buat dosa lah bertaubat, beristighfar, minta ampun. Ni lepas solat. Tengok. Tengok. Maknanya benda-benda begitu boleh menjadi qurbat, ya, menjadikan kita lebih hampir ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengaku kita ni bukan hebat. Apa yang kita buat pada hari ini, kita rajin solat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin baca Quran, bukan dengan sebab kita hebat, tetapi Allah mengizinkannya.
Allah memberi peluang kepada kita supaya buat benda-benda begitu. Tengok, mana tak adanya kita, tidak ada daya dan upayanya kita. Itu pasal apa kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya, tak ada kekuatan melainkan dengan izin Allah. Al-aliyyul azim, yang maha tinggi, yang maha agung. Semua yang berlaku dengan izin siapa? Allah. La tataharraku dzarrah illa biiznillah. La tataharraku dzarrah illa biiznillah. Satu zarrah pun tidak akan bergerak kecuali dengan izin Allah. Bergeraknya sesuatu benda, satu zarrah, satu atom, satu gapa tu, satu benda yang paling kecil lah, neutron ke proton ke, benda yang paling kecil tidak akan bergerak dan tidak akan diam melainkan dengan izin Allah. La tataharraku dzarrah illa biiznillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan au liyaskut. Dalam satu riwayat au liyasmut. Makna sama saja. Barang siapa beriman, ini riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, hendaklah dia berbicara hanya kebaikan. Berbicara benda baik ini dapat pahala. Au liyaskut. Awi liyaskut. Ataupun dia diam kalau tak mampu nak bicara benda baik. Apa dia benda baik? Yang pertamanya, mengalungkan kalam-kalam Allah. Itu benda baik. Baca Quran. Berzikir. Berzikir itu luaslah makna zikirnya. Baca Quran pun termasuk dalam kategori zikir. Quran ni zikir peringkat tinggilah. Zikir. Kita bersalawat pun zikir. Beristighfar pun zikir. Di samping zikir-zikir yang umum dan juga zikir-zikir yang khusus. Zikir umum apa dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, zikir umum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu zikir umum. Zikir khususnya berupa zikir-zikir yang ditentukan tempat dia. Zikir masuk tandas, baca sebelum masuk tandas, itu zikir khusus. Bacaan zikir selepas istinja, zikir khusus. Kemudian zikir ataupun doa suami isteri sebelum bersama, zikir khusus. Tak boleh baca tempat lain walaupun makna dia betul, walaupun makna dia umum betul, tetapi khusus sebelum bersama suami isteri. Dia baca lepas solat, orang sukalah. Pasal zikir khusus. Kemudian zikir doa sebelum makan, doa lepas makan, doa nak tidur, doa bangun tidur. Kan banyak begitu. Mana hampir semualah pergerakan kita daripada mula-mula bangun tidur sampai kita nak tidur sekarang balik, ada baca-baca dia. Yang khusus. Keluar rumah, masuk rumah, naik kenderaan, sampai rumah nak musafir, duduk tengah musafir apa baca dia. Duduk tengah musafir naik bukit apa baca dia. Turun bukit ada baca dia. Duduk singgah berhenti R&R ada baca dia. Nak bergerak pula ada baca khusus dia. Bukan sikit tu. Itu zikir-zikir khusus. Sehingga sampai di kampung, nak masuk kampung tu ada baca pula. Nak bertolak balik tu ada baca pula. Tu sampailah kita nak tidur sekarang tu, baca sebelum tidur, habis tidur. Tidur dah. Kalau bangun balik besok, bangun balik besok, Allah beri izin lagi, baca lagi doa bangun tidur. Begitulah rutin kita hari-hari. Tengok. Itu di antara falyakul khairan. Maka ucaplah benda yang baik-baik. Selain benda-benda yang lain. Selain benda-benda yang lain, ucapan yang bagus-bagus, kata-kata yang tidak mengguris hati siapa-siapa. Itu juga benda-benda yang baik. Kata-kata nasihat,
Juga kata-kata yang bersifat khairan, yang baik. Mana selain daripada itu, kata-kata yang tak baiknya banyak juga. Na'udzubillah min dzalik. Fitnah, asyatmu. Syatmu ni hina, keji, kecam siapa-siapa. Al-kadhibu, berbohong. Juga kata-kata yang buruk. Itu semua boleh mengundang dosa. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ukhzun lisanak illa min khairin fa innaka bidzalika taghlibu syaitan. Jaga lidahmu, tutur bicaramu, kecuali kata-kata yang baik. Kecuali kata-kata yang baik, maknanya sahaja. Sebab dengan demikian, dengan kata-kata yang baik, engkau boleh mengalahkan syaitan. Syaitan ni sifat dia, keji sifat dia. Jadi semua benda yang berhubungan dengan benda yang buruk, benda keji, benda bersifat dosa, pasti ada unsur syaitan. Mudah saja. Pasti ada unsur apa? Syaitan. Unsur ni bahasa Arab lah. Al-unsuru asyaitani. Bahasa Arab pun unsur juga dia panggil. Unsur anasir. Kata plural dia anasir. Ada unsur syaitani ataupun anasir syaitaniyah. Pasti ada unsur-unsur syaitan setiap benda yang jahat. Pasal apa? Pasal manusia ini dia jadi baik dan juga jahat. Yang besarnya dua benda lah dalam diri dia. Dua benda dalam diri dia. Yang pertama nafsu dia, yang kedua syaitan. Kalau dia boleh kawal nafsu dia dan dia boleh mengalahkan syaitan, dia baiklah. Begitulah sebaliknya. Dia kalah, rebah di hadapan syaitan, rebah di hadapan nafsu dia, rosak dia. Manusia ni memang dia ada nafsu. Kalau tak ada nafsu bukan manusia. Kehebatan kita ni di antaranya ada nafsu. Di antaranya kehebatannya ada nafsu. Pasal apa? Dengan ada nafsu kita boleh hidup. Seronok nak hidup. Seronok nak hidup. Pasal apa? Ada nafsu. Orang tak ada nafsu ni, dia pun nak hidup pun tak seronok. Dengan nafsu, ya kita berkehendak untuk makan berbagai-bagai jenis makanan. Dengan nafsu kita seronok nak minum berbagai-bagai jenis minuman. Pagi tadi dah nasi lemak, besok nasi kerabu pula, lusa nasi dagang pula, kemudian tulak nasi himpit pula. Nak sebut banyaklah sini. Semua tu nafsu. Itulah yang menjadikan kita hidup. Kalau tak ada nafsu, ikutlah. Hari ni nasi lemak, besok nasi lemak, lusa nasi lemak, tulak nasi lemak, sampai ke mati nasi lemak kerja dia. Tak ada nafsu. Nasi lemak aja. Manusia pun tak ada nafsu, tak adalah baju berbagai-bagai bentuk fashion. Ada warna brown, ada warna kuning, ada warna hijau. Jubah tu pula sebelah ni warna merah, sebelah ni warna kuning, tengah warna hijau. Nafsu tu. Seronok manusia hidup. Emas kita pakai pun ada warna hijau, ada warna biru. Ada orang suka warna pink, dia beli warna pink. Itu nafsu. Menyebabkan kita seronok hidup. Nampak? Ada warna hitam. Tengok. Itu nafsu. Ada warna putih. Kita pun seronok. Kemudian emas tu pula bukan satu fashion. Berbagai-bagai fashion. Ada orang buat timbul sini, ada timbul sini, ada timbul kat hidung. Ada lubang sini, ada lubang kat sini. Harga dia berbagai pula. Nampak? Ada harga sampai ribuan. Emas pun dia punya pelitup muka ni pun harga sampai ribuan. Kita ni, saya lah, satu kotak tu 50, RM10 saja. Tapi ada orang beli sampai satu tu, dia ada penapis apa entah tu. 1,000 lebih, 2,000, 3,000. Nampak? Itu pun pasal nafsu. Manusia pun seronok hidup. Jadi kitanya Allah beri nafsu, ada guna dia. Ada faedah dia. Jadi memerlukan kepada kawalan. Memerlukan kepada kawalan. Ada hak dia.
Kerana nak ikut nafsu dia, makan, minum, nak rumah besar, nak apa besar, dia sanggup langgar haram, halal, tak kisah. Semua dia bedal. Pasal apa? Nak memenuhi nafsu makan dia. Memenuhi nafsu apa? Rumah besar, tanah besar apa tu. Pasal apa? Nak ikut nafsu dia. Memerlukan kepada kawalan. Makan sedap tak apa, lazat pun tak apa, harus. Kita pakai cantik pun harus, tak apa. Mana harus? Yang salahnya mengikut hawa nafsu. Nak pakai cantik, nak pakai mahal, yang branded, tak kira sumber pendapatan halal ataupun haram. Itu rosak dia. Tengok. Mana sudah ditunggangi oleh hawa nafsu dia. Itu baru nafsu yang rosak manusia. Tak tambah lagi syaitan yang menunggang dia. Nafsu lagi ditunggangnya. Kemudian syaitan lagi menunggang dia, hancur lebur kawan tu. Tengok tu manusia. Jadi di antara benda yang boleh jaga kita untuk mengalahkan syaitan, Nabi dah beri panduan dah. Di antaranya jaga lidah. Mudah-mudahan kamu ni boleh mengalahkan syaitan. Sebab itulah ya sahabat-sahabat sekalian, dia ada zikir-zikir yang boleh merebahkan syaitan. Yang mudahnya ialah setiap kali lepas solat ataupun kita amalkan ayat kursi. Ayat kursi dengan yakin kita pertolongan Allah, dengan izin Allah, di antara cara yang boleh merebahkan syaitan, menundukkan syaitan. Syaitan tak ganggu. Kita belum makan, Nabi suruh apa? Belum makan, baca bismillah. Ya ghulam sammillah kul biyaminik. Nabi beri nasihat kepada sahabat yang kecil dalam satu majlis, sahabat sirarus sahabah. Ramai sahabat-sahabat kecil ni ramai yang akhirnya jadi sahabat yang paling alim, yang paling hebat. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair. Bahasa Nabi wafat, Nabi mangkat, umur mereka ni belasan, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Dalam satu majlis ada makan minum. Mana kanak-kanak di mana-mana pun dia punya kelakuan sama saja. Kalau bab makan minum tak ada kompromi lah. Dia nak terekam dulu. Tak kira Arab ke, Mak Saleh ke, Melayu ke, Cina, sama je. Budak-budak nalori sama. Pasal apa? Fitrah Allah jadi begitu. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fitrah Allah jadi begitu, fitrah. Jadi bila nak makan, mereka ni nak pergi makan. Orang lain tak sempat makan. Nabi kata tak apa. Sammillah. Ya ghulam, wahai budak, nak makan nak awal boleh, tapi mula-mula sammillah. Bismillah dulu. Kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan kamu. Dah panjang lagi hadis arahan makan. Pasal apa sammillah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita baca bismillah, syaitan pun berundur tu. Syaitan berundur tu. Tak jadi syaitan nak ganggu kita tengah makan. Kalau dia tak baca bismillah, syaitan pun duk kongsi dengan dia makanan. Sama juga yang kita sebut zikir suami isteri sebelum bersama tadi. Kalau tak baca zikir tu, syaitan pun kongsi sama, masuk bahagian dia. Bila baca zikir tu, syaitan pun undur tu, lari tu. Tengok cara merebahkan syaitan. Yang Nabi ajar, yang mudah itu. Zikir-zikir jangan pernah ditinggal. Zikir nak masuk rumah, bagi salam. Kemudian zikir tidur, zikir bangun. Zikir-zikir itu jangan tinggal. Di antara fungsi dia, menjauhkan syaitan. Allahumma inna na'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Tengok. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku minta perlindungan kepadamu dari jejak langkah syaitan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta pertolongan daripadamu daripada syaitan yang nak hadir kepadaku. Yahduruni. Yahduruni. Belakang tu bukan yahduruna. Yahduruni. Ni tu aku belakang. Yang hadir kepadaku, yang mendekatiku. Bila baca tu, syaitan pun berundur lagi tu. Jadi selamat dalam bab tu. Dalam bab digoda oleh syaitan. Cuma kita berhadapan dengan nafsu kita sahaja. Kalau dua musuh, penat kita. Kiri kanan, atas bawah, penat. Kalau seorang musuh, maknanya kita boleh ikhtiar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi nampaknya kita dah nak azan ya. Ke belum lagi? Betul kita sambung ya. Dan seterusnya adalah apakah dia keburukan-keburukan lisan? Sebagai sambungan kepada tadi ya. Yang pertama adalah dia panggil perkataan-perkataan yang sia-sia. Benda lara. Lara ni sia-sia daripada perkataan. Sebelum imam khutbah, apa tu khatib bila baca tu, saya tak ingat depan dia, faqad laghawut, faqad laghawta, kamu sudah lara. Lara tu merujuk kepada perkataan yang sia-sia. Perbuatan sia-sia, dia nama lain dia panggil abath, abathun. Abathun ni perbuatan sia-sia. Duduk tengah orang khutbah, dia ada pen umpamanya, duduk main pen khutbah, duduk main gitu. Itu dipanggil abas, perbuatan sia-sia. Duduk main pen, itu abas. Duduk buka handphone, duduk main game, tembak-tembak apa tu. Itu perbuatan abas dia panggil. Kalau benda sia-sia daripada perkataan, dia panggil lara. Tapi dua-duanya tak bagus. Buat benda sia-sia dan juga ucapan benda sia-sia, dua-duanya mengurangkan pahala Jumaat. Bukan batal pahala Jumaat, mengurangkan pahala Jumaat. Di sisi yang muktamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, maknanya benda tersebut makruh. Makruh. Tak boleh itu. Itu benda sia-sia. Jadi nampak kita dah masuk ya Isyak. Jadi kita sambung insya-Allah. Kita berhenti dekat keburukan lidah. Keburukan lidah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih di atas perhatian.